Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Umaira akan membincangkan bab asas nombor bagi silibus matematik KSSM tingkatan 4. Kes standard pembelajaran kita pada kali ini adalah untuk membuat pengiraan yang melibatkan operasi tambah dan tolak bagi nombor dalam pelbagai asas. Okey, video kali ini kita akan fokus untuk melakukan operasi tolak bagi nombor dalam pelbagai asas. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, operasi tolak bagi nombor dalam pelbagai asas juga terdapat dua kaedah yang boleh diguna pakai, sama seperti operasi tambah, iaitu kaedah bentuk lazim dan kaedah penukaran asas. Kita akan bincangkan kedua-dua kaedah ini ketika menjawab contoh soalan. Okey, kita lihat contoh 11 di dalam buku teks matematik tingkatan 4, iaitu hitung nilai bagi setiap yang berikut. A4005 asas 6 tolak 325 asas 6. Okey, kita akan bincangkan menggunakan kaedah bentuk lazim terlebih dahulu. Okey, jadi kita akan tuliskan soalan dalam bentuk lazim. Okey, 4005 asas 6 kita tolak dengan, okey, kita tuliskan supaya kita mudah tulis dengan jelas, mudah untuk kita selesaikan. Okey, tolak digit yang diberikan bermula dari kanan ke kiri ataupun dalam erti kata lain daripada belakang. Okey, itu langkah 1, bermaksud kita akan mulakan daripada belakang. Langkah 2, digit hasil tolak ditulis di ruang jawapan. Okey, hasil tolak sentiasa tidak melebihi asas yang diberikan dengan nilainya bersamaan dengan asas 10. Jadi tak apa kalau para pelajar rasa keliru dengan ayat-ayat di sini, cikgu tunjukkan. Jadi kita mulakan daripada belakang. Okey, 5 asas 6 tolak 5. Jadi cikgu rungkaikan di sini. Yang pertama kita buat 5 tolak 5. Jadi kita akan dapat sifar dalam asas 6. Jadi kita tulis sifar. Okey. Untuk yang kedua, sifar tolak 2 tak cukup. Jadi kita perlu pinjam sebelah. Sebelah pun tak ada. Kita perlu pinjam lagi di sini. Jadi bila kita pinjam di sini tinggal 3. Okey. Disebabkan di asas 6, sekarang yang kita bawa di sini mestilah 6. Yang sempurnanya adalah 6. Kalau dulu waktu kita selesaikan bentuk lazim asas 10, kita bawa 10. Jadi sekarang asas 6, kita akan bawa 6. Jadi kita nak selesaikan di sini, kita perlu pinjam di sini 1. Jadi di sini tinggal 5. Di sini tinggal 6. Okey, jadi cikgu harap langkah yang pertama tu murid-murid faham. Jadi sekarang kita akan selesaikan yang kedua, iaitu 6 tolak 2. Jadi yang kita selesaikan ini adalah dalam asasnya, iaitu asas 6. Kita akan dapat 4 dalam asas 6. Jadi kita tulis 4 di sini. Okey. Seterusnya, kita ada 5 tolak 3. Tadi kita dah pinjam 6, tadi kita dah tolak 1. So, kita selesaikan di sini. Okey, cikgu highlightkan di sini supaya murid-murid faham. 5 tolak 3. Okey, yang kita tolak itu dalam asas 6 adalah 2. Jadi, kita letak 2 di sini. Jadi, sekarang 3 di sini tiada nak tolak dengan siapa-siapa, dia turun saja kat bawah. Okey, jadi kita dah selesai yang pertama, iaitu kita dapat jawapan 3, 2, 4, 0 dalam asas 6. Cikgu harap murid-murid faham. Okey, seterusnya, bagaimana pula kita nak menyelesaikan menggunakan kaedah penukaran asas? Jadi cikgu akan tunjukkan menggunakan kaedah penukaran asas. Okey, langkah pertama, tukar nombor kepada asas 10. Kemudian kita lakukan operasi dalam asas 10. Jadi kita perlu tukarkan, yang pertama kita nak tukarkan 4005 dalam asas 6. Kita nak tukarkan kepada asas 10. Kita dah belajar. Jadi kalau langkah yang saya beri, kita cerakinkan dulu disebabkan nombor ini adalah dalam asas 6. Kita darab 6. Okey, yang kedua sifar. Okey, sifar juga darab 6. Okey, seterusnya juga sifar, juga darab 6. Tambah 5 darab 6. Daripada belakang 6 kita letakkan kuasa dia 0, 1, 2 dan 3. Okey, yang ni tak apa jelas 2 dia. Takut tersilap nanti. Okey, kita betulkan 2. Okey.
Kemudian kita boleh guna kalkulator. Okey, kita guna kalkulator sahaja untuk dapat jawapan. Okey, 4 darab 6 kuasa 3 tambah 0 darab 6 kuasa 2. Okey. Betul tambah 0 darab 6 kuasa 2. Okey, tambah 0 darab 6 kuasa 1 adalah 6. Tambah 5. Di sini 5 ya. 5 darab 6 kuasa 0. Okey, so kita dapat yang pertama. Hasilnya adalah 869 dalam asas 10 atau 869 atau 869 asas 10. Okey, berikutnya kita tukarkan pula untuk 325 asas 6 menggunakan kaedah yang sama. Yang ni semua kita dah belajar sebelum ni. Jadi disebabkan dia asas 6, kita akan darab dengan nombor asasnya. 6 tambah 2 darab 6 tambah 5 darab 6. Jadi pada belakang kita letakkan kuasanya. 6 kuasa 0, 6 kuasa 1, 6 kuasa 2. Okey, jadi kita selesaikan menggunakan kalkulator juga. Okey, 3 darab 6 kuasa 2. Okey, tambah 2 darab 6 kuasa 1, 2 darab 6 tambah 5 darab 6 kuasa 0. Okey, kuasa 0. Jadi kita dapat jawapan yang kedua adalah 125 atau 125 dalam asas 10. Jadi kita tuliskan. Jadi seterusnya kita selesaikan operasi tolak dalam asas 10 terlebih dahulu. Jadi 869 asas 10 tolak 125. 125 dalam asas 10. Jadi kat sini tak apa, kita guna sahaja kalkulator sebab kita boleh guna kalkulator untuk jawab soalan ini. Okey, jadi 869 tolak 125. Okey, kita akan dapat 744. Jadi kita tulis jawapan kita. Okey, ini dalam asas 10. Disebabkan kita nak jawapan dalam asas 6, jadi kita langkah kedua, kita tukarkan semula asas 10 kepada asas 6. Jadi 744 asas 10. Di sebelahnya kita tulis ruangan baki. Okey, kita bahagi dengan asas yang kita mahukan iaitu 6. Jadi kita boleh guna sahaja kalkulator untuk cepat dapat jawapan. Kita guna sahaja kalkulator. Jadi kita masukkan 744 bahagi 6. Kita bawa sikit ke sini supaya kita nampak ruangan yang kita nak selesaikan. Okey, bahagi 6. Okey, 124 bermakna bila tiada perpuluhan di sini, bakinya adalah sifar. Jadi di sini 124, bakinya adalah sifar. Jadi kita akan ulang langkah ni, bahagi 6. Okey, jadi 124 sekarang kita bahagi lagi dengan 6. Kita akan dapat 20.667. Bermakna 20 kita letakkan di sini. Okey, nilai perpuluhannya itu adalah baki, tetapi kita tak boleh tulis perpuluhan di sini. Jadi kita akan tulis, okey, kita tolak dulu dengan nombor yang kita dah tulis tadi, 20 dekat kalkulator, dan kita darab dengan asasnya, iaitu 6. Jadi kita dapat bakinya 4 di situ. Jadi kita tulis 4. Kita akan ulang langkah sampai di sini sifar. Jadi 20 bahagi 6. Okey. Kita dapat, kita tahu 3 darab 6 adalah 18. 3 bakinya adalah 2. Jadi 3 bahagi 6 adalah sifar, bakinya adalah 3. Jadi apabila kita dah dapat sifar, kita telah selesai. Okey, jadi cara nak dapat jawapan, kita akan ambil bawah ke atas. Jadi kita dapat jawapannya adalah 3240 asas 6.
Okey, sekian saja bagaimana kita menyelesaikan operasi tolak menggunakan kaedah bentuk lazim atau kaedah penukaran asas. Murid-murid boleh pilih kaedah mana yang lebih mudah dengan diri anda. Okey, diharapkan video ini dapat memberi manfaat kepada semua murid di luar sana. Sekian, terima kasih.